Okay, sebelum kita sambung, ada satu soalan. Tanya, kalau YKK untuk kidney, YKS pun kidney. S tu stands untuk apa Kidney juga tapi Shen dalam bahasa Cina. Macam tu Oh, lah lebih kurang. Tu Shen. betul ada orang Atau jawab. ada Okay, jadi, berfikir dalam bahasa Cina. okay. Okay, jadi kita sambung untuk topik kedua iaitu pembentangan 10 keping flip chart dan ada info kesihatan juga iaitu persijilan imun sistem dan hati. Jadi kalau nak buat bisnes Yongho ini adalah peralatan kita lah. Jadi mari kita dengar macam mana kita nak guna 10 keping flip chart tu. Lepas tu dan 10 keping tu pula selalunya orang kata kalau nak bercerita kena mahir benda tu. Kalau contoh kita ada tempoh masa yang pendek nak bersembang dengan orang, okay, page mana yang sebenarnya kena jadi keutamaan untuk kita cerita dekat orang. Jadi kita dengar speaker kita daripada kita punya leader, Go Diamond Hashina. Mak kau. Sekejap ya. Okey, kita share. Mana yang sempatlah kita buat sebab panjang juga ceritanya. Okey, nampak tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ida. So, hari ini Kak Inan nak cerita atau bentangkan macam mana nak guna 10 keping cat ni. Dan dalam masa yang sama dalam cerita 10 keping cat tu bolehlah juga diselitkan topik pensijilan linzi yang kita dapat. Okey, so topik ni dah bentang banyak kali. Rasanya ni kali kelima kot. So tarikh yang ditulis tu 3 kali. Tapi kalau kita semak banyak kali dah. Jadi Kak Ina harap kepada yang dah dengar banyak kali bolehlah ambil part cerita macam mana nak guna flipchart ni. Kalau kita boleh explain macam mana nak guna flipchart ni, jadi bila kita guna nanti kita akan guna dengan cara yang sangat berkesan. Sebab kita tahu nak guna kat mana, apa fungsi dia. Okay. So Kak Ina bercerita macam mana ajar guna. Bukan Kak Ina present macam mana kita present betul-betul. So kalau nak present betul-betul, kita buat present betul-betul lah. Tapi yang ini macam mana nak guna flipchart tersebut. Okey, hari ini topik yang pertama targeted linzi. Yang kedua inilah pembentangan 10 keping flipchart dan pensijilan sistem imun dan hati tu. So ada 3 part lah sebenarnya. Okey, so kita perlu ilmu dan peralatan yang cukup. So kita cover yang hari ini adalah di sana, yang ke-6 bulat tu. So banyak dah topik yang kita cover. So tinggal yang minggu ke-7, ke-8, ke-9 saja untuk cycle ini. Okey, pembentangan OPP flipchart. Okey, so kat sini peralatan dia bila kita sebut OPP flipchart, dia ada 10 keping. So kita tahu explain yang pertama yang ini. So ini yang kedua. So yang ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keping ni dari zaman dulu 1980-an tu dan dia upgrade design lah sikit-sikit tapi intipati dia dari dulu sampai sekarang. So maksudnya kalau kita dah tahu guna ni, kita dah gunalah 10 tahun lagi pun sama juga intipati yang kita boleh highlightkan untuk setiap slide tersebut. Cuma kita tambah baik dari segi kalau dulu tak ada targeted linzi, sekarang kita masuk targeted linzi bila bercerita linzi. Mungkin kita cerita yang general dulu, targeted linzi kita cerita untuk kali yang kedua. So itu kita tengok keadaan. Okay, mari kita tengok. Okey, situasi yang macam mana kita nak pertimbangkan kalau kita nak guna ni? Biasanya ada dua keadaan lah. Sama ada kita nak cerita produk, nak cerita penyakit, nak cerita ataupun kita nak cerita bisnes. So kalau kita nak cerita bisnes, kita nak kena guna yang mana? Jadi maksudnya 10 keping ni tak semestinya kita guna sekali, serentak. Maybe kita guna dalam dua keadaan. Mungkin juga kita boleh guna serentak. Tengoklah kesesuaian itu. Jadi kalau bisnes kita guna 4 slide ni. Slide yang pertama dengan yang kedua, lepas tu 2 yang terakhir. Ini kalau kita nak cerita bisnes. Tapi sebaiknya
Kak Ina suka tambah lagi maklumat-maklumat lain yang selalu Kak Ina guna untuk memantapkan lagi atau menampakkan lagi kenapa hebatnya perniagaan Chongbo ni. Kak Ina selalu guna slide ni dengan ini. Ini yang sendirilah kita buat. Nak nampakkan yang passive income punya graph tu. Jadi kita kalau tak ada gambar macam tak berapa susah sikit nak explain. So you boleh ready lah dalam bentuk A4 ke nota-nota tambahan kalau kita nak cerita bisnes. Dan ini juga satu benda yang sangat penting yang kena faham betul-betul macam mana nak explain. So perniagaan kita ni berada di koridor yang mana. Ini saja maklumat atau peralatan yang kita nak guna kalau nak cerita bisnes. Lebih kurang 7 keping. Senang saja kan, lebih kurang 7 keping secara intipatinya. Cuma macam mana nak guna. So kalau nak penyakit pula atau produk, kita ada 6 lagi lah lebihan itu. Kan 3, 4, 5, 6. So jadi kita belajar macam mana nak tahu isi kandungannya dan apa nak cakap. Okey, Kak Ina selalu kalau nak cakap tentang penyakit akan mula slide ni. Tak mula slide yang gambar produk ke ataupun mula fungsi linzi ke. Tengok keadaan kalau kita dijemput kerana ada orang sakit dalam rumah tu nak merawat penyakitnya guna linzi, so kita mula dengan ni. So kat sini kita highlightkan kalau kita tahu dia sakit apa, kita highlightkan penyakit itu di sini. So keadaannya menjadi selalunya orang yang mendengar tu akan lebih fokus lah. Okay, so kat sini kita akan kata ini adalah gambar rajah fizikal tubuh badan kita. So dalam ni ada 6 sistem. Jadi semua kita ada ke 6 sistem ni. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah fizikal ni, so kat sini biasanya penyakit bermula daripada sistem gizi usus ataupun perut lah. Bermula bila kita dah pandai makan, so makanan masuk dalam ni. So kalau sistem ni bagus, maksudnya kita tak ada masalah dalam sistem penghazaman atau sistem metabolisme ni. So pembuangan kita lancar, so kita tak akan ada masalah di liver kita. Tapi kalau sini kita ada masalah, pembuangan tak lancar, maybe buang air besar tak hari-hari, susah buang air kecil ataupun jam angin dan sebagainya, so kita akan kata so liver akan terkesan. So akan ganggu sistem pertahanan. So bila sistem pertahanan terganggu, so kita mengundang penyakit yang seterusnya lah. Yang seterusnya bila liver ni dah terkesan akibat pembuangan kita yang tak bagus tu, kita boleh bantu dengan gambar rajah ni. Gambar rajah ni memang menerangkan kalau najis kita lama dalam usus besar kita ni dan akan memberi kesan kepada liver. So liver ni penapis nombor 1 dalam badan kita. So bila penapis ni dah tepu dengan toksik yang tak keluar dengan betul, so dia tak boleh tapis darah dengan betul, maka kita akan terkesan dengan sistem peredaran darah. So maknanya orang yang dah dapat masalah tekanan darah ke, masalah kolesterol ke, sebenarnya liver dia dah terkesan. Darjah sistem dia dah lama ada problem. Jadi bukan cara rawatan dia makan ubat darah tinggi atau makan ubat kolesterol. Sepatutnya kita kena rawat darjah sistem kita dan rawat liver kita untuk kita kembali sihat. Dan seterusnya kalau lah kata sistem peredaran darah kita pun dah toksik sebab liver kita tak boleh tapis dengan betul, sistem saraf dan sistem pernafasan pun terkesan. Habislah satu tubuh badan kita. Jadi di mana kita punya masalah, semuanya bermula daripada perut yang bermasalah tadi. Jadi kalau nak rawat, patah balik. Rawat asas dia. Ini kalau kita nak cerita, itu kena bagi gambaran tak detail lagi. Tapi all the point tu you all kena sebut lah kalau kita bincang slide ni. Okay, so bila kita nak masuk ke slide seterusnya, Kak Ina selalu akan cakap bagaimana Lindsay menyelesaikan masalah ni dari segi sainnya. Okay, kat sini barulah keluar kita cerita slide yang ini. Okay, ini kita hurai satu persatu lah. So bagaimana Lindsay menyelesaikan masalah yang kita sebut dalam slide tadi. Okay, ini kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. So kandungan yang pertama ni kita panggil tritipins. So kalau general Lindsay, dia tritipin sajalah. Kalau targeted Lindsay, tritipin ni dah di accept kepada yang lebih target kepada problem. Okay, kat sini you all kena explain. Okay, tritipins ni dia boleh buat apa? Antara yang boleh sebut kalau you tengok gambar rajah ni, dia boleh mempergiatkan peralatan trombos, boleh larutkan trombos ni,
boleh buang segala kolesterol, segala lemak ni, and then boleh kenyalkan pembuluh darah. Jadi maksudnya terapi ni boleh urus darah kita dan salur darah ni, bagi bersih darah dan kenyalkan pembuluh darah. Bayangkan kalau satu tubuh badan kita ni, Lindsay ni, pergi urus, pergi buang segala yang tersumbat, pergi larutkan segala darah-darah yang tergumpal ni, and then pergi kenyalkan balik pembuluh darah kita. Jadi kalau kita kata kita ada masalah di jantung, saluran jantung yang tersumbat, so ini diuruskan ni di jantung. And then saluran darah satu tubuh badan kita ni, kalaulah kata dia tak kenyal, so senang, kalau tersumbat macam ni, tekanan bertambah, jadi dia senang kata putus ke, pecah ke, macam tu. So sebab tu bila terapi ni boleh kenyalkan pembuluh darah ni, maka kita telah menyelesaikan satu perkara besar. Sebab urus darah, bersihkan darah dan salur darah. Sebenarnya organ-organ kita pun terdiri pada salur darah ni. Tak kisahlah pankreas ke, hati ke, gallbladder ke, kidney ke. Jadi kalau kita urus salur darah, nutrisi sampai dengan betul, oksigen sampai dengan betul, sel-sel tu dapat bertumbuh dengan baik dan seterusnya organ-organ tersebut dapat baik sepenuhnya. Dan akhirnya satu tubuh badan kita boleh baik. Kedua, terapi ini boleh laraskan daya imuniti. Semua penyakit yang berkaitan dengan sistem imun terlalu tinggi, kita kata. So, jadi ini satu perkara yang sangat-sangat hebat Lindsay kita. Kerana kalau di hospital, kalau tekanan imuniti ini terlalu tinggi, tak ada solution. Apa yang mereka buat hanyalah bagi steroid. Tapi kita boleh laraskan dan normalkan imun sistem tu. So, ini satu perkara lagi. So, dua perkara besar terapi yang boleh urus dalam menguruskan masalah penyakit kita. So, bila semua dah bersih, darah boleh mengalir dengan baik. Jadi, tak adalah isu darah tinggi, tak adalah isu darah rendah, tak adalah isu tak cukup darah dan sebagainya. Okay, yang ketiga, terapi ni boleh kata membersihkan hati kita. So, kita tengok tadi dalam gambar Raja ni, hati tadi yang tepu. So, ini Lindsay kita ni boleh nyah toksik hati ni, repair hati balik. So, bila hati dah bagus, darah boleh ditapis dengan baik. So, Lindsay kita cuci pula salur darah. So, akhirnya satu tubuh badan kita ni boleh baik. Dan kita boleh, bila liver bagus, kita boleh perbaiki alahan. Satu persatu tu ya terang. Kalau, sebab tu kita kena selalu buat presentation ni. Kerana bila kita selalu buat presentation, maka kita akan faham setiap line ni dan boleh cakap dengan lebih baik. Dan banyak example-example yang kita boleh bagi. Okey, itu komponen yang pertama. Komponen kedua, polisakarida makromolekul pula boleh kuatkan imun sistem. Bila imun sistem kita dah kuat, kita boleh buang free radical yang ada dalam badan kita ni. Free radical ni datang daripada mana? Biasanya toksik yang masuk dalam badan kita, dalam bentuk radiasi ke, dalam bentuk kimia ke, kan? Datang daripada air ke, udara ke, ataupun maybe sumber kita stres ke, kurang rest ke, overuse body ke, semua tu boleh menyumbang kepada pembentukan free radical. Kalau imun sistem kita bagus, dia boleh buang free radical ini. Radikal bebas ni boleh menyumbang kepada pembentukan kanser dalam badan kita. So, kalau imun sistem kita bagus, dia boleh buang. Okey. Dan itu yang kira kuatkan imun sistem tu yang pertama. Yang kedua, dia boleh bantu tumbuh balik sel-sel. Tretepin boleh buang, bersihkan, rawat liver. Polisakarat ni dia sejenis protein. Jadi dia boleh bantu tumbuh balik sel-sel hati. Sebab tu akhirnya organ hati ni boleh sembuh sepenuhnya. Bila organ hati ni boleh sembuh sepenuhnya, memang kita boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Itu komponen kedua. Okay, komponen ketiga, nukleus darah Lindsay boleh mengawal perkatan papan darah. Okay, ini tadi darah yang terlalu pekat kita bersihkan. Ini darah yang tak cukup. Jadi kalau sekarang kita boleh tambah dengan YKB untuk bantu masalah darah. Okay. So yang keempat adalah protein AZ8. So menguruskan lagi imun sistem sebab boleh melaraskan daya imun. So kalau kita tengok keempat-empat komponen ini yang secara am dia berfungsi dua hala. Darah tinggi yang ini, darah rendah yang ini, imun sistem tinggi yang ini, imun sistem rendah pun yang ini. Itu slide yang tentang kandungan berkesan dan fungsi Lindsay. Okay, so bila imun sistem kita rendah, contohnya liver kita ada masalah, imun sistem kita rendah, memang kita calon kanser lah. Jadi bermaksud semua orang yang dapat kanser tu mesti liver dia dah teruk. Jadi nak baik, kena rawat liver. Nak rawat liver, kena rawat imun sistem kita. Okay, so jadi kat sini, kalau kita tengok macam mana liver bermasalah, sebab
pembuangan kita bermasalah tadi. Okey? Dia akan efek kepada liver kita. So ini pensijilan yang kita dapat. Kita kata okey, Lindsay kita ni boleh urus ni liver ni. Kita bukan cakap kosong. Ada pengesahan dia. Yang ini mengatakan pensijilan yang kita dapat untuk immune system. Yang ini pensijilan yang kita dapat untuk liver. Bila liver bagus, salur darah pun bagus. So dua pensijilan ini mengesahkan apa yang kita cakap. Ini bukan kita kata saja-saja ataupun cakap-cakap kosong. Nak dapat pensijilan ni ada 80 pakar-pakar yang mengesahkan. Kalau 80 pakar tu bersetuju, baru kita dapat pensijilan ini. Okey, so jadi dia untuk liver. So kalau pensijilan ni kita dapat untuk YK1. So sebenarnya bila YK1 dapat, bermaksud yang lain pun samalah. Sebab yang lain lebih target dia datang daripada YK01. Kecuali YKS dengan YKK datang daripada YK02. Okey, kalau kita tengok kat sini. Semua orang kalau nak sihat, jangan tunggu sampai liver tu tepulah. Kita dari awal lagi kita patut menjaga kesihatan kita dengan membersihkan tubuh badan kita. So kalau kita mampu, kita boleh mulalah dengan Lindsay yang dalam bracket dan dalam circle ni. Ini adalah Lindsay general. Yang sebelah ni 5 yang Yuli cerita tadi adalah Lindsay target. So kalau kita mampu makan yang target ni sangat bagus. Jadi kalau kita nak pastikan kita ni dalam keadaan yang sihat, nak usaha betul-betul, memang semua orang kena makan YKS dan YKI tu. Combine dua-dua. Itu adalah satu kombinasi yang sangat hebat. Tapi tak semua orang mampu. Bila tak semua orang mampu, maka kita bolehlah bermula dengan kopi CEO. Kerana dalam kopi ada YK1 ini. So dalam teh pun ada YK1 ini. Cuma kita tak naklah selamanya minum kopi dan teh. Kita nak kalau boleh, kita upgrade lah Lindsay kita tu supaya kita boleh, orang kata, membaiki tubuh badan kita ni dengan lebih baik kalau kita dapat bagi Lindsay yang lebih hebat kepada badan kita. So ini slide yang ketiga. Apa dekat immune system tu? Kak Ina guna yang ni sebab senang sikit nak nampak ni. Okey, 5 step immune system dia bantu untuk immune system. Yang pertama dapat mempergiatkan keaktifan fagosit. Yang kedua dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. Dua sel imuniti ini meronda 24 jam dalam badan kita. Jadi kalau ada penceroboh dalam badan kita, kalau ataupun ada free radical dalam badan kita, dua sel imuniti ini akan bekerja dulu. Kalau ini tak boleh nak atasi masalah yang datang tu, baru dia pergi maklumkan kepada barisan kedua iaitu sel T. Jadi sel T ni berfungsi untuk mengkaji apa benda yang masuk. Jadi bila sel T ni dah boleh kaji apa benda yang masuk, sel T ni lah yang mengarahkan sel B untuk mengeluarkan antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan dalam penyelidikan sel T ni memang sangat tepat dengan penceroboh yang masuk. Jadi apa yang Lindsay kita boleh buat sangat hebat. Dan dia juga dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti. Maksudnya kalau kita demam, ada jangkitan, memang kita terus makan Lindsay ni setiap jam. Kalau sekarang ni kita ada YKI, jadi terus ambil YKI. Kalau mampu YKI tambah YKB. Setiap jam satu paket. Sebab kita nak mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti ni. Kita nak tambah yang ni dengan banyak supaya boleh berperang dengan lebih baik. Selalunya lah dari pengalaman Kak Ina duk bagi kawan-kawan yang ada jangkitan kuman makan, biasanya tak sampai 1 hari. Kalau nak lebih sikit pun 1 malam. Esok ni insyaAllah baik. Tapi dengan syarat makan setiap jam. 1 paket YKB, 1 paket YKI tu setiap jam ataupun setiap 2 jam. Kalau mampu setiap jam itu adalah lebih baik. Okey, itu tentang pensijilan yang pertama iaitu immune system. Dan tak ada pun produk-produk di luar sana yang sampai boleh hasilkan antibodi. Selalunya di booster immunity saja. Tak boleh hasilkan antibodi. Tak boleh nak mempergiatkan penambahan sel immunity, kuasa penambahan sel immunity. So itulah kelebihan Lindsay kita. Tambah dengan targeted Lindsay memang sangat hebat. Sebab tu kita bercerita dengan betul-betul kat kawan-kawan kita, ini adalah penyelesaian terbaik zaman sekarang. Okay, yang kedua, memang kita mendapat pensijilan untuk merawat liver. So, kalau liver kita bagus, satu tubuh badan kita insyaAllah baik. Okay, so bila kita cerita tentang liver, ambillah maklumat sikit tentang fungsi liver. So, bagaimana liver rosak kan? So, kalau kita tengok liver, dia daripada healthy jadi fatty liver. Bila dah ada kolesterol tu, maksudnya kita dekat fatty liver. Jadi, kita makan Lindsay untuk undur balik ke belakang.
kenapa dia sekejap dia reverse. Dia punya laptop ke? Sekejap tak boleh pula. Ada, you nampak tak? Hmm, dalam time tak cukup. Mas, okay, kat mana tadi? Dekat sini. Okey, boleh kan? Nampak balik kan? Hello, okey ke? Terputus ke? Atau you nampak Kak Ina? Assalamualaikum. Okey, nampak. Okey. Okey, so jadi maksudnya um, kalau kata kita dah kat fatty liver, so pengukur dia kalau orang yang dah ada bacaan kolesterol yang tak sihat tu, maksudnya liver dia dah berlemak. Jadi dia patut makan YKS untuk reverse ke health, untuk patah balik ke healthy liver. Kalau tak, liver dia tu akan boleh bergerak ke hadapan. So setiap satu step ni bukan ambil masa sehari dua lah, paling kurang 5 tahun, 10 tahun baru nak membentuk penyakit yang seterusnya. Okay, so kalau kita tengok kat sini, keperluan kalaulah kita sedar kita ada fatty liver tu, keperluan yang paling minima yang kita boleh bagi kat badan kita adalah keperluan untuk sistem gesok usus ni lah, iaitu lactoberry. Kerana liver kita jadi tepu disebabkan oleh masalah gesok usus ni. Jadi kita bagi keperluan paling minima, selesaikan ni. Kalau kita tak selesaikan ni, tapi kita makan linzi untuk rawat liver pun lambat juga baik. So YKS cuti liver. Dalam masa yang sama, kita kena cukupkan keperluan sistem gesok usus ni, iaitu paling kurang lactoberry untuk kita lancarkan ni. Dan kalau kita dapat combine dua keadaan tu, maka proses pemulihan kesihatan kita bertambah baik. Ini kalau you nak lengkapkan lagi penceritaan tentang liver, ambillah gambar-gambar ini. Okay, nak lengkapkan lagi cerita Lindsay, kita boleh kata kajian Lindsay ni dah 2000 tahun dulu. Jadi maksudnya apa yang ditemui ini adalah satu kajian yang sangat hebat. Yang kita kata kita boleh bagi harapan untuk pulih liver kita itu sepenuhnya. Sebab kalau dalam kajian buku Senong Herbal ini yang usia dia lebih 2000 ni, menceritakan tentang Lindsay. So kat sini dia kata ini buku herba. So herba ni dibahagikan kepada 3 main group, superior, average and fair. So Lindsay berada dalam herba yang tak ada toksik, diratkan dalam superior, iaitu Ganoderma dalam bahasa saintifik yang diratkan dalam kategori ini. So kita boleh bagi statement lagi. So Lindsay inilah yang boleh rawat liver kita dari masalah yang fatty liver ke ataupun dah fibrosis ke menjadi kepada lebih sihat. So sekarang kita ada targeted Lindsay, kita makan targeted Lindsay iaitu YKS, maka proses baik pulih ini menjadi lebih baik. Okay, ini pensijilan tersebut. So kalau kita tengok pensijilan kita yang the latest sampai tahun 2025. So maksudnya tahun depan kita akan renew balik untuk 5 tahun lagi. Okay, so pensijilan ni untuk satu tubuh badan ni. Kat sini dia kata untuk liver tu nak cerita tentang pensijilan liver dengan imun sistem. Semuanya berkait dengan hati kita lah. Okay, so ini makan Lindsay lah kat sini. Paling kurang kopi. Tapi memang tak boleh selamanya bergantung kepada kopi lah. Kita kena ikhtiar sampai dapat makan Lindsay ni ataupun lagi bagus makan YKS. So kalau lah kata kita dah ada fatty liver, kita kenalah bagi keperluan untuk usus juga. So ini semua penting dalam sistem gesok usus kita. So jadi untuk kita pulih menyeluruh tu, kalau boleh kita makan dalam kombinasi yang lengkap. Okay, so jadi benda ni kita perlu, kalau kita tengok gambar ni, oh ni stop. Kalau kita tengok inilah, bila kita cerita penyakit, gambar produk ni kena keluarlah sebab kita nak cakap apa yang perlu. Contohnya macam kopi dengan Lindsay ni paling permulaan. Kalau ada bajet lagi tambahlah itu berry. Sebab bila kita cerita penyakit tu datang daripada masalah usus. Kalau dapat lengkap semua ini, ia sangat baik.
Ini keperluan yang paling minimum yang kita perlu sampaikan kepada semua orang. Lepas tu barulah kita upgrade sampai dapat makan linzi yang paling mahal. Jadi untuk makan sekurang-kurangnya berapa perkara ni, 1, 2, 3, 4 yang kita selalu panggil dia adalah set perut ni, kita boleh tunjuklah cara bancuan dia macam ni. Okay, Kak Ina tak nak tunjuk ni sebab topik malam ni nak guna 10 keping flip chart tu macam mana. Jadi bila kita cerita detail tentang penyakit tu, kita boleh tambahlah gambar raja ini buat dalam bentuk kita boleh eliminate ke, buat A4 ke untuk saiz yang lebih besar supaya kita boleh tunjuk. Jadi untuk merawat secara menyeluruh, langkah pertama kita pastikan gesur usus kita ni bagus. Langkah kedua kita rawat liver. So linzi kita memang sangat baik untuk liver kerana dia mendapat pensijilan, pengesahan yang dia boleh baik pulih liver. So kalau liver boleh baik pulih, maka kesihatan kita boleh baik pulih. Kat sini kita kata kalau gesur usus ada 4 benda ni. Mungkin ini kita cerita di waktu yang lain, tapi kita sebut ketika kali pertama kita buat presentation. Okay, kalau liver kita makan ni ataupun kita kata kopi lah. Mampu sebut siap-siap semua ni. Yang terbaik adalah YKS untuk baik pulih tubuh badan kita. So jadi sebenarnya bila kita guna gambar raja fizikal ni berkali-kali untuk menggambarkan yang organ liver ini sangat penting dalam proses pemulihan tubuh badan kita. Dan linzi kita mendapat pensijilan dan pengesahan secara klinikal dapat rawat liver. Dan kita boleh guna juga buku hijau tu untuk tunjuk page yang mana berkaitan nak mengesahkan yang apa yang kita cakap ni adalah kajian saintifik, bukan kita cakap kosong. Kita kena cakap dengan sangat confident dan yakin benda ni sebab kita ada bukti yang kita boleh jadikan rujukan untuk mengesahkan benda ni boleh membaik pulih tubuh badan kita. Dua perkara ni je sebenarnya kalau kita nak sihatkan. Jaga usus kita, jaga liver kita. Kalau sekarang ni kita tak tahu usus kita bagus ke tak, makanlah semua ni dengan bajet lah. Makanlah ni untuk setahun 2 tahun ke. Ataupun kita buat overhaul sistem gesur usus ni dengan makan lactoberi sekotak 1 hari ke. Lepas tu makan linzi. Kalau boleh sampai dapat makan YKS 6 biji 1 hari. Selama 120 hari. Ataupun makanlah selama mana yang kita mampu. Ataupun selamanya. InsyaAllah kita boleh kekal sihat. Ini kalau kita nak present tentang penyakit, kita pakai 6 slide yang Kak In huraikan tadi. Okay, so closing dia, kita mesti tanya. Nak cuba tak? Jika nak, saya ada bawa. Kalau kita tak tanya, orang tak jawab. Jadi dalam kita buat presentation, kita mesti tanya. Nak cuba tak? Mana-mana yang kita sebut tadi. Paling kurang pun kopi. Ataupun lactoberi mesti jalan kalau kita tanya. Okay, kita mesti sediakan semua keperluan tu bila kita pergi nak cerita tentang penyakit. Maksudnya kena adalah sebersikit stok dalam kereta kita nak tawarkan kepada kita punya prospek tu. Selalunya kita gagal dalam presentation tu sebab kita tunggu ditanya. No, kita kena tanya. Nak cuba tak yang mana-mana? Kita cadangkan dengan masalah dia ni sepatutnya guna apa-apa. Kalau kita dah tahu. Kalau orang tu ada masalah, contoh datang kita pergi present sebab tengah dialisis. Kita kena cakap lah YKS dan T untuk membaik pulih ataupun merawat buah pinggang dia tu. Okey, itu kalau kita nak present tentang penyakit yang berkaitan. Dan semasa kita nak cadangkan tu, kita boleh bagi tahu yang mana yang terbaik. So kita bagi dia buat pilihan. Apa yang sesuai dengan kemampuan dia. Dalam masa yang sama kita ingatkan dia yang penyakit dia tu sepatutnya dia kena ambil yang mana. Tapi kalau itu yang dia mampu, okey, kita agree tapi tidak boleh lama dengan yang dia perlu tu. Jadi sebab itulah kita kena ajar dia juga untuk membuat perniagaan ini agar dia boleh makan yang lain. Jadi sebab itulah kalau kata kita nak masuk perniagaan tu, cara dia macam tu. Jadi kalau dia setuju nak ambil yang mana-mana, kopi ke apa ke, kita kena present juga 2 perkara ini sebelum kita close betul-betul meninggalkan dia. Tapi kita tak payah cerita yang macam mana. Kalau kita cerita macam teruk-teruk sangat, takut dia takut. Jadi tapi kita kena cakap benda ni mesti berlaku lah. Sebab bila linzi tadi kan membersih tubuh badan kita. So bila dia membersih tubuh badan kita,
So mestilah dia akan dapat simptom-simptom ni. Contohnya minum kopi. Setengah orang minum kopi dapat perkara yang nombor satu ni. Simptom-simptom subjektif dapat diperbaiki. Contohnya bangun pagi rasa segar, bertenaga. Setengah orang tu boleh pergi toilet dengan bagus. Kita sebutlah, bacalah semua ni. And then kita remind dia. Jadi sebab linzi ini fungsinya untuk membaik pulih tubuh badan kita. Nak bersihkan badan kita. Bila nak bersihkan badan kita tu, bagaimana kotoran tu nak keluar. Proses pengeluaran kotoran itulah yang kita panggil krisis penyembuhan ataupun fenomena nyah toksik. Kenapa? Pergilah ambil sendiri kat dapur. Pergi panggil kakak tu lah. Okay. Krisis penyembuhan ni adalah fenomena sementara. Proses buang toksik saja. Jadi kita kata, kalaulah kata kita minum kopi ni rasa tak boleh tidur. Tu tanda masalah saraf. Tapi tak semua orang rasa macam tu. Maknanya secara kita nak bagi dia cuba dulu. Setengah orang sebut saja healing crisis tu dah terus takut. Jadi kita kata memang kita kena lalui kalau kita nak sihat. Cara kita nak explain 2 slide ni lah. Jadi kalaulah kata kita pening tu tanda ada angin. So kalau kita nak bantu situasi ni, so kita kata cuba lactoberi. Kita bagi, kalau boleh kita bagi dia rasa lactoberi masa proses closing tu. Akhirnya daripada nak beli kopi dengan linzi, so beli lactoberi juga. Macam tu. Kita kena sebut ni tapi tak boleh terlalu bagi dia takut lah. Dan kita kena follow up dia untuk bantu dia melalui proses healing crisis ni. Sebab ada orang memang sangat kuat juga. Tapi bila kita pergi ziarah, bila dia tengah dalam keadaan kuat tu, dia sangat yakin apa yang kita cakap tu adalah betul. Sebab kita pergi walaupun dia tengah tak boleh bangun. Dia tengah pening yang amat sangat. Kan? Jadi katalah dia tak pernah cerita kat kita dia ada gastrik. Tapi bila dia minum kopi ni, dia rasa nak termuntah lah, rasa yang tak selesa tu. Kita boleh cadangkan dia combine dengan soya. Ataupun orang ni jenis yang sampai muntah lembek kalau gastrik dia. So kita boleh cadangkan dengan probiotik. 3 perkara ni di-combine untuk peringkat mula memang akan memberi result yang sangat baik dan selalunya healing crisis ni boleh berkurang dengan cepat lah. Kalau yang berkait dengan usus. Tapi kalau berkait dengan liver, memang kena bagi linzi kau-kau punya lah. Contohnya, dapat healing crisis gatal yang amat sangat. Memang kena up dosis linzi. Kalau tidak, gatal tu lambatlah selesai. Sebab gatal di kulit itu, proses pembersihan pankreas dengan liver. Selalunya orang kerja mana yang akan dapat 2 perkara ni. Orang kerja mana dengan orang masalah liver. So jadi maksudnya kita kena huraikan juga perkara ini. Sedikit untuk kali pertama, presentation kita. Bila kita pergi follow up tu, baru kita bawa nota tentang healing crisis banyak-banyak untuk bagi dia faham. Kan kita bagi link suruh dia baca supaya dia boleh lalui yang healing crisis ini adalah satu fenomena yang baik untuk kita sembuh sepenuhnya daripada penyakit. Bukan kita guna secara suppression. Contohnya makan ubat darah, makan ubat pening kepala, makan Panadol ataupun makan painkiller. Memang hilang tapi kita suppress begini. Faham tak? Maknanya mula-mula kita highlight tapi servis tu memang kena bagi. Kak Ina selalu akan bagilah Zoom meeting yang kita buat tajuk healing crisis sebab kita hurai dengan lebih detail. Bagi link untuk dia baca. Kadang-kadang print keluar benda tu, bagi kat customer kita tu ataupun downline kita untuk faham benda ni. Kalau dia berjaya lalui, memang dia akan terus jadi macam kita, pengguna produk Syahur selamanya. Sebab dia telah makin kesihatan dia makin baik dan seterusnya boleh berhenti ubat darah tinggi, kecemasan dan sebagainya. Okey, so ini part tentang 6 slide kalau kita nak cerita produk ataupun penyakit. Kalau kita nak cerita bisnes, seperti cerita bisnes lah. Belah sini kan ada masa lebih kurang 10 minit lagi. So macam mana kita nak hurai bisnes? Kalau dari tadi nak terus jump kepada sini, biasanya bila dia penyakit yang kronik, dia perlu makan yang lebih mahal, tapi kita setuju dulu dia guna linzi yang 270 pakai minum guna kopi kan, iaitu berry, kita setuju dulu. Tapi kita kata tak bolehlah selamanya dengan linzi ni, dengan dosis ni sebab masalah dia kronik. Jadi dia perlu kalau boleh dapat YKK ke YKS ke macam tu.
So kita cakap lah, why not? Kata share kebaikan Lindsay ni dengan kawan-kawan. Itu kita nak masuk tu bila kita pergi servis dia. Bila dia kata, betul lah, saya minum kopi ni dapat cergas dan sebagainya, kita bolehlah masuk ke bisnes. Ataupun masa kita closing tu, dia ada beli a few benda dan kita kira-kira, lagi sikit nak dapat 4%. Kita boleh buka slide yang ni, nak bagi tahu dia, kalau ditambah sikit beberapa perkara, dia boleh dapat 4%, dapat return balik. So mungkin kalau kita cakap RM16 tu rasa sikit, tapi kita perlulah hurai dengan lebih lanjut lagi. Okay. Kalau itu untuk kes yang jumpa kita bermula dengan sakit dan kita nak bawa ke bisnes. Kadang-kadang orang yang jumpa kita ni purposely nak buat bisnes. Kalau purposely nak buat bisnes, memang kita terus start kat sini. Kita tak payah cerita produk dulu. Kita boleh tunjuk dulu the view of business Shongho. Jadi dalam kita tunjuk the view of business Shongho ni, mesti kita akan sebut produk. Tapi kita guna 4 perkara ni dululah sebelum bawa kita kepada produk. Ini 4 slide ni dan yang 3 perkara ini. Okay. Macam mana kita nak guna? So kalau yang ni, definisi kejayaan sebenarnya, seseorang yang betul-betul berjaya ada wang, masa dan kesihatan. So setuju tak yang ini kalau kita berjaya mesti ada 3 perkara? Cuba kita tengok di sekeliling kita. Ada berapa jenis orang dalam kategori yang berbeza-beza. Contohnya ada kumpulan yang banyak wang tapi tak ada kesihatan. Tak ada masa. Ini contohnya businessman lah, kita katakan duit banyak, pagi-pagi dah fly sana sini, pergi meeting sana sini. So sedar-sedar orang kata maybe stroke ke, atau jadi kesihatan tu dia tak bawa sama dalam kesibukan dia mengumpul kekayaan. So mungkin kat sini juga kita kata masa pun habislah sebab kesana kemari lah sekali kata keluar anak tidur, balik anak dah tidur. Ini kumpulan yang pertama. Kak Ina ada kumpulan ini, ada satu student Kak Ina, dia memang datang berjumpa dan declare. Dia kata masa Kak Ina present benda ni kat budak-budak lah. Kalau nak berjaya kena ada wang, masa dan kesihatan, hurai sikit kat dia orang. So habis kuliah tu, dia orang datang, salah seorang tu datang, dia cakap dia memang kategori yang pertama, duit banyak tapi tak ada kesihatan, tak ada masa untuk family dia. Dia ceritalah bapak dia akhirnya kena dialisis, duduk dalam rumah, rumah besar tapi hanya guna satu ruang saja yang dibersihkan, dijaga rapi, doktor datang rumah, nurse datang rumah, tapi dia kata buat apa, nak pergi mana pun tak boleh lepas tu. Sebelum tu memang pergi sana sini, setahun tu mesti sebulan round the world. Tapi walaupun round the world, dia kata ayah dia tetap masa dia bersama tu sibuk dengan bisnes dan sebagainya, online meeting lah, tapi tak juga dapat bersama dengan keluarga betul-betul. Tapi bila dah sampai satu tahap, kesihatan pula hilang. Dia tak ada rasa dia tak ada rasa pun, macam bila dia cakap bapak dia tu dalam rumah tapi dia tak ada rasa pun nak pergi tengok, nak pergi urut, sebab dia rasa memang bapak dia tak pernah ada bersama dia dari dia kecil sampailah dia dah masuk universiti Melayu. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, maybe masa banyak tapi tak ada wang. Yang paling sedih kalau kesihatan pula tak ada. Masa banyak, kesihatan tak ada, wang pun tak ada. Kan ini kehidupan yang kita selalu kata kumpulan, kalau kita kata masa banyak ni macam kumpulan sokongan lah. Habis waktu kerja, dah balik rumah, tak bawa balik kerja kat rumah. Tapi kalau kumpulan profesional, bawa balik lagi kerja kat rumah kan. So jadi masa dia, walaupun dia ada masa banyak, lepas pukul 5 Sabtu Ahad pun ada masa. Tapi kalau pergi jalan mana-mana pun window shopping maybe. Wang hanya boleh guna baru-baru dapat gaji. Yang paling sedih kalau kesihatan pun tak ada. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, masa pun tak ada, wang pun tak ada. Ini orang yang buat banyak kerja. Dan akhirnya kalau kesihatan pun tergadai akibat menggunakan masa sepenuhnya untuk mencari wang. Jadi sebab itulah Kak Ina sangat bersetuju kalau kita ni nak berjaya mesti ada ketiga perkara ini serentak. Dan perniagaan Shongho memberikan ketiga perkara ini serentak. Perjalanan kita mula-mula kesihatan tu dulu. Kita jalan, kesihatan tu masuk dulu. Minum kopi nak jaga kesihatan, makan Lindsay nak jaga kesihatan. Bila tak cukup duit, kita boleh cerita dengan kawan-kawan kita. Jom minum kopi sama-sama agar sama-sama sihat. Jadi bila kita membesar, maka kita dapat wang.
So kita ada kesihatan, kita ada wang. So bila network kita terus membesar, akhirnya kita ada masa. Sebab network kita membeli dengan sendirinya. Hari pertama dah ada 3 ilik. Kan best kalau kita dah gold diamond, hari pertama ada 13 ilik. Masa tu kita ada masa. Okay, so yang seterusnya, yang slide ni. Slide ni ada 4 perkara penting yang kita kena sebut. Pertama, Stronghold di Malaysia sejak 1988. Maksudnya dah 36 tahun di Malaysia, 37 tahun di Taiwan. Sebab di Taiwan 1987. Maknanya nak cakap satu-satu syarikat yang bertahan macam ni punya lama, ini dah membuktikan syarikat kita sangat kukuh. Syarikat yang sangat kukuh. Kita nak bagi tahu orang yang nak buat bisnes tu patutnya dia kena tengok syarikat. Ini membuktikan syarikat kita sangat kukuh. Dan kalau kita tengok syarikat kita dari mula sampai ke hari ni, macam Kak join tahun 1995 sampai sekarang tahun 2024 ni, tak pernah dia bayar gaji delay. Maknanya 10 hari bulan tepat macam bulan ni, hari Rabu ni dapat. Kalau bulan lepas hari Jumaat, sebab 10 hari bulan tu jatuh hari Ahad kan, kita dapat lebih awal. Jadi dia tak pernah membayar bonus kita lewat pada 10 hari bulan. Okay, poin yang kedua, kita dari dulu sampai sekarang, apa yang dipasarkan oleh syarikat kita adalah Lindsay. Malah Lindsay yang ada sekarang makin hebat sebab kita dapat targeted Lindsay. Kita jaga, kita kontrol daripada baka, daripada biji benih sampailah produk siap. Maknanya harga, kualiti semua kita kawal. Jadi kita tak ambil orang punya. Itu pun adalah satu benda yang sangat kukuh untuk kita bagi tahu yang syarikat kita ni sangat-sangat bagus. Okay, yang ketiga, kita perlu jalankan perniagaan ini secara antarabangsa. Kita tengok daripada Taiwan, dia pergi kepada Malaysia dan seterusnya negara-negara lain. Jadi kalau kita berimpian nak jalankan perniagaan internasional, di satu bisnes. Contoh macam sekarang, kita pergi saja Indonesia. Bawa saja 10 keping flip chart ni. So pergi sana, cerita bisa jalan. Terus dah daftar ahli. Contoh macam Kak Ina hari ni. Pergi hantar barang dekat downline. Terjumpa dengan downline yang prospek yang lain. Kita cerita kebetulan masa tu kira prospek kita pun dalam depan komputer semua, bila dia pun bersetuju, kita kata jadi ahli pay je. So buka Stronghold. Buka Stronghold login. So suruh dia isi terus masa tu. Dan terus dapat nombor ahli. Terus key in order dia. Terus dia buat payment, bagi je barang dia nak. Maksudnya sama, kita boleh buat di mana-mana. Dengan syarat ada internet saja. Dan seterusnya yang keempat, kita boleh warisi. Ini 4 poin ni kita sebut di sini. Okay, so ini kita sebut bila kita nak guna produk. So kat sini dia macam apa ya, find out ini. Kenapa kita nak keluarkan ni? Oh, okay. So sebab kita kata tadi Lindsay tu, kata balik belakang lupa dah. Kan kita kata company kita memang dari dulu sampai sekarang dia pasarkan Lindsay. Malah Lindsay tu makin hebat sekarang ni. Jadi kita keluarkanlah gambar Lindsay tunjuk. Dekat sini lah kita boleh masuk produk. So kalau kita ada yang kotak-kotak kosong tu, kita tunjuklah kotak-kotak kosong tu supaya dia boleh nampak apa yang Lindsay tu. So kita kata nak cerita detail tentang Lindsay ni, kita jumpa kali kedua lah. Kalau ada masa, kita cerita selepas tu. Tapi kalau dia nak dengar masa tu juga hebatnya Lindsay kita, present Lindsay. Jadi terus dua-dua perkara jalan serentak. Okay, so dekat sini kalau kita nak guna semua ni memang kita memerlukan kewangan yang sangat hebat lah. Kita bagi contoh, satu Lindsay untuk kit ni pun harga dia berapa? RM2,150. Pakai S pun RM890. Sebab itulah kita perlu jalankan perniagaan ini untuk kita kekal sihat. Okay, paling selalunya kita kata sebagai permulaan, mungkin dia boleh jawab, tak semua orang mampu benda ni, nak buat bisnes macam mana? Jadi kita mula gunalah kopi dengan blackberry ni. Ini pun ada peluang untuk kita cerita juga kenapa kita cadangkan dua perkara ni. Okay. Ataupun kita propose projek kopi satu-satu untuk dapat pendapatan yang membolehkan kita makan Lindsay. Kita tak boleh kekalkan pengguna kita tu guna kopi. Sebab tu company dia stop RO. The reason dia nak kita pergi jumpa prospek-prospek kita yang minum kopi tu supaya memperkenalkan Lindsay ini. Kerana kalau nak rawat sepenuhnya, memang kita nak sihat, memang kita kena rawat sampai liver, sekurang-kurangnya kita kena makan Lindsay yang 270.
Kalau kita mampu pergi YKS memang sangat hebat. So kita kata dengan dia, dengan hanya kopi saja pun kita boleh jana pendapatan sampai 5 angka macam ni. Ini kita boleh tunjuk dengan lebih detail lah kepada dia, sekiraan dia guna flip chart ni, dan kita kata ni kalau kita explain lah macam mana ia berlaku, one tu. So pada bulan kelima sampai dapat 49, pada bulan kelima kita dapat RM49 sampai 2 sen, dan sampai bulan ke-12 dapat 12,000 tu. Dan kita tunjuk dengan chart ini, kalau kita plot dia macam ni, ini adalah exponent income. Kat sini kita boleh huraikan lagi, kita comparekan dengan leverage income ni. So kita boleh hurai kat sini ni. Kita kata ini kalau kita buat satu ni mewakili 1 bulan, 13 bulan kita boleh jana income ni. Kerja apa yang boleh jana income macam ni? Kalau kita buat benda ni sebagai 1 tahun, 2 tahun, ini 13 tahun. 13 tahun pun masih hebat kalau dapat 12,280. Sebab kerja apa selepas 10 tahun, 15 tahun kita bekerja biasa-biasa, cikgu ke apa, boleh dapat 12,280. Ini hurai panjang lebar sikit. Gambar-gambar ni sebab tu perlu ada slide ni kalau kita nak cerita bisnes. Kerana ini memang menjelaskan kepada prospek kita tu yang plan kopi saja pun dah menunjukkan level di sini. Okey, so dengan macam mana ia boleh berlaku? Kita kata bermula dengan diri kita di tengah-tengah ni. Benda ni terus berkembang membentuk satu rangkaian ataupun satu network yang tidak ada stop. Sebab itulah graf ni menuju ke atas yang tidak ada stop. Yang boleh berapa banyak pun kita punya target lah untuk kita dapat income tu. So contohnya lah, kalau kita target 200,000, boleh. Cuma you kena plan lah macam mana nak buat. Dekat sini ni, kita boleh bagi tahu dia. Dia memang sentiasa menuju ke atas sebab network ni sentiasa berkembang. Selagi mana kita melatih network kita itu untuk faham. Okay, so kita boleh compare lagi dengan graf ni. Ini kalau siapa yang tak tahu nak compare, belajar. Supaya ini sangat penting. Positifkan orang untuk buat bisnes. Dan ia adalah satu aset. Aset tu maksudnya network yang besar ni bermula ni dengan diri kita ni. Bila kita meninggal, so katalah gaji kita dah pun 50-60 ribu, kita boleh warisikan tempat kita ni kepada anak kita. Itu maksudnya aset. Okay, so kita macam mana nak dapat tu, kalau kita nak terperincikan lagi kiraan marketing plan ni, kita boleh buat contoh lah. Contoh 3,200 mata ke, contoh satu-satu plan kopi ke. Ini antara contoh yang biasa kita guna. Kita kata, kenapa ia sangat, orang kata plan ni sangat berkesan lah. Maknanya memang satu benda yang berbaloi, satu benda yang memang boleh capai. Kita setiap orang tu kalau betul-betul lah nak jaga kesihatan, 4 perkara ni kena datang. Pagi-pagi tu kita kena makan 4 perkara ni. Kalau mula-mula kita tak mampu, kita boleh cadangkan macam yang Kak Ina tulis kat sini. 3 kopi, 1 soya, 1 lekto. Cukupkan poin lebih kurang 200 ml. Lepas tu kita carilah 15 orang kawan yang sependapat dengan kita. 15 orang kawan tu pun setuju nak jaga sistem pertahanan, sistem gas usus ni guna lactoberry, guna kopi. So kalau kita ada dah 15 orang kawan, campur dengan diri kita 16 orang kawan. So 16 tadi kalau kali dengan 200 poin boleh dapat 3,200 mata. So boleh dapat dah RM515. RM512 lah kalau 3,200 mata. Sebab ini kalau kiraan yang ni 230 pilih, seorang perlu 14 je kalau 230. Dapat 3,220 mata. So kali 16% dapat RM515. So kita kata kat sini ni dah boleh makan dah. Maknanya tak ada isu yang orang tak mampu makan kalau dia betul-betul nak jaga kesihatan. Janji dia rajin dan nak berusaha. Itu satu peluang perniagaan kita kata. Tapi kita kena betul-betul explain lah kepada prospek kita tersebut. Ataupun boleh guna contoh ni. Ini contoh yang memang kita perlu makan. Kalau semua orang faham macam kita dah makan, memang network kita tu terus membeli, kita terus menjana pendapatan dan akhirnya kita ada masa lah dengan pendapatan yang sangat hebat. Ini antara yang kita. So kalau kita dah capai diamond, kalau network kita sebesar ni, kalau kira ini income kita lebih kurang 25,000. Dan kita boleh tunjuk pun income orang lain yang lebih hebat. Kena ambil lah kalau kita dapat daripada internet ke apa ke. Banyak kat internet tu kalau you Google gaji-gaji orang-orang yang sampai 200,000, 500,000 pun ada. Bila dia post sekali kadang-kadang ada dekat image tu.
Jadi perniagaan Syahwar ini adalah perniagaan orang kata untuk kita tolong orang lain mencapai kejayaan macam kita. Okey, ada masa lagi ke? Oh, dah lebih dah beberapa minit. Saya rasa dekat tu sajalah kot kan. Sebab Kak dah cover juga hampir semua slide yang 10 tu untuk kita guna dalam kita mengembangkan perniagaan kita. Sekarang ni 10 keping Flipchart tu dah habis tapi tak dikeluarkan lagi. Mungkin dia orang nak tukar gambar ke apa, kita tengok lah. So boleh guna yang PowerPoint ni, yang mana Kak Ina dah guna ni, awak kena print lah ataupun awak buat dalam A4 size. Boleh guna yang ini. So ini sangat pada Kak Ina sangat power untuk kita menyampaikan perniagaan ataupun produk kepada rakan-rakan kita. Okey, so kita boleh juga bagi tahu perniagaan Syahwar ini memberi harapan. Okey, perniagaan yang memberi harapan orang untuk sihat, untuk ada masa, untuk ada kewangan. Time freedom ni satu benda yang sangat bermakna. Setiap kali kita solat, kita kata, Ya Allah, berikanlah aku kebebasan masa untuk aku buat banyak perkara. Kan kita nak ke lapangan. Sekarang ni kita semua sibuk, kita rasa kita nak ke lapangan. Dan kalau boleh kita nak lapang dengan kewangan yang sangat hebat, dengan ada kesihatan yang sangat baik. So perniagaan Syahwar ni memang menawarkan 3 perkara ni. Masa tu, you bayangkan macam ni. Bila kita dah sangat besar, tak payah pergi cerita, tak payah pergi didik, tak payah pergi. So memang dia jadi dengan sendirinya. Jadi kita duduk saja pun, sale kita terus berjalan. Sebagai contoh lah Kak Ina nak cakap. Kalau kita diamond, kita ada satu diamond. RM8,151 tiap-tiap bulan tu dapat dah. Bayangkan kalau kita ada 10 diamond, dengan syarat kita diamond lah kan. So RM81,510. Bila orang tu dah diamond, kita kena pergi tolong lagi ke ikut one-to-one session, home meeting dan sebagainya. Mungkin kita pergi big-big seminar aja untuk kita sebagai share pengalaman kita. Sebab tu kat sini kita ada masa. Contohnya lah kita selalu bayangkan, network kat Indonesia dah diamond, tiba-tiba dia panggil kita buat sharing. Kita pun pergilah buat sharing. Buat sharing tu mungkin sejam atau 2 jam. Lepas tu lain kita boleh pergi bercuti, enjoy di situ. Itu nak bagi tahu yang kita ada masa. Dan akhirnya kita memang bila network kita sangat besar, kewangan kita tak ada limit. Okey, dan ada masa. Kewangan kita pun tak ada limit. Ini plan kopi RM12,000. Kalau terus naik ke atas, memang tak ada limit. Okey, so kita cakap inilah harapan. So, perniagaan apa yang boleh bagi macam ni? Kita minta dia orang fikir-fikirkan. Selalunya kalau yang betul-betul datang nak buat bisnes, dia akan bersetujulah. Cuma kita kena betul-betul gather dengan dia sebab ada challenge juga dalam mengembangkan network ni. So, bila challenge tu kita tak betul-betul guide dia, mungkin dia give up lah. Orang lama pun boleh give up ataupun apatah lagi orang yang baru. Tapi memang benda ni boleh jadi dan sangat berbalik. Tapi you kena nampak betul-betul apa yang ada lah. Barulah you ada satu semangat yang tak luntur. Apa saja datang, you terus bergerak. Sebab you tahu inilah endingnya yang kita boleh dapat. Kalau you dapat gold diamond dengan kedudukan yang gold diamond yang sangat kukuh, paling minimum adalah RM60,000 tiap-tiap bulan tau. Ini yang Kak Ina nak menyatakan kenapa kita tak nak berusaha betul-betul buat benda ni. So dengan RM60,000 tu memang you boleh makan lazy sebaik-baik. InsyaAllah kesihatan kita bertambah baik. Okay? Jadi Syahwar memberi harapan kepada kita, jaga kesihatan dengan baik, memberi kesihatan yang sangat baik, memberi kewangan yang sangat hebat dan seterusnya, time freedom. So itulah kehebatan yang Syahwar bagi dekat kita. Jadi apa yang kita kena buat, kena terus berusaha menyampaikan perniagaan ini dengan cara yang betul. Jangan overclaim. So cerita sebetul-betulnya. Sebab nak buat Syahwar ni taklah semudah. Tak. Orang kata dia tak mudah tapi taklah susah. You buat berulang kali sampai you expert, ia menjadi sangat mudah. Sebab itulah kata nak buat benda ni, kata kita kena berusaha sehingga berjaya. Buat betul-betul. Tak boleh shortcut. Mesti follow saja track dia. We have to follow the track. Tak ada shortcut. Maksudnya kalau lah kata nak buat plan, kena berlakulah 3 perkara tu: sales, sponsor dan servicing. Kalau you buat sale, you sponsor tapi tak service, memang tak jadi. Tapi kalau you service, ada challenge lah.
Tapi challenge tu kena lalui, belajar, hadapi dan akhirnya you jadi sangat pandai untuk handle segala challenge yang ada semasa you membuat servis. Itu jadi mula-mula susah tapi akhirnya taklah susah sangat pun. Cuma orang kata kesusahan yang kita lalui itu sangat berbaloi. Berbaluinya kita tak tahu nak bayangkan macam mana lah. Tapi bila you lalu, you dapat, you tahulah nikmat itu. Kat sini kita nak kata, nak prove lah dekat you all yang memang benda ni kalau you buat betul-betul, dapat, memang ia sangat berbaloi. Dan kalau buat betul-betul pada Kak Ina, dia boleh dapat. Sebab itulah 10 keping klik chat ni, belajar betul-betul macam mana nak hurai. Semua jawapan ada di sini. Tambah baik sikit-sikit benda yang ditambah baik oleh syarikat lah untuk kita orang kata membuat satu presentation yang sangat hebat. Okey, Kak Ina mengambil masa lewat lebih kurang 10 minit. So Kak Ina harap okey. So banyak ada 22 pertanyaan kat sini. Apa yang ditanya? Ataupun yang lama. Okey. Okey, ada apa nak tanya? So Kak Ina stop sharing kat sini. Boleh tanya dalam 2-3 minit. Faham tak apa yang Kak Ina cuba sampaikan? Macam mana nak guna 10 keping flip chart ni? Ada tak yang tak pernah guna dalam presentation? Asyik cerita kopi je, tak pernah guna lagi presentation flip chart ni. Kalau yang tak pernah guna, sila guna. Kalau you guna, barulah perkembangan network ni menjadi sangat cepat. Okay. Okey, ada nak tanya? Okey, Kak Ina serah kepada MC lah untuk membuka soalan ke whatever. Okey, udah? Okey. Rasanya soalan banyak yang dah tanya dekat chat, dah ada juga yang dah jawab. Sebab tu dah tak ada soalan kot. Sebab sekarang orang dah tanya dekat chat. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil tanya. Ada orang sama saya menjawab. Okey, bagus. Okey. Kalau ada soalan yang belum jawab, boleh tanya. Takut tak perasan. Jadi, untuk topik yang last, dah faham ke macam mana nak guna flip chart? Okay. Ada dua bahagian lah. Jadi kita kena tengoklah keadaan bila masa yang sesuai kita nak cerita page yang mana, bila yang kita kena cerita page tu ke. Okay, jadi kalau ada soalan boleh buka mic. Kalau tak ada, sekarang dah pukul 11. Kalau tak ada apa-apa, kita tanggung majlis lah kot. Kita punya. Boleh lah. Kalau tak ada apa-apa, boleh tanggung. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan untuk Zoom meeting kedua. Jadi kita tangguh kita punya Zoom meeting dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Yes. Sekarang kalau nanti asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang join malam ni. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang nak tanya, nak stay, boleh je lagi. Kalau tak, kita boleh bersurai lah satu persatu. Senyum.